Assalamualaikum, selamat petang semua. Hari ini 8 Januari 2024. Kita lihat sekarang China sekarang cuba bina colonial power seperti US buat sekian lama. Kerana di dalam US sendiri berkata yang akan menyerang China selepas ini beberapa kali. Sebab itu anda boleh lihat yang bukan saja Rusia, askar Chechen menggunakan kelengkapan perang made in China. Malah Hamas juga menggunakan sniper buatan China dan kemungkinan menggunakan misil atau bom daripada China. Maksud saya mungkin mortar ke. Dan US membuta mata membantu Israel, polisi mereka. Ini adalah dendam yang ditunjukkan mereka terhadap Rusia kerana kekalahan di Ukraine adalah maruah yang tercalar yang harus dipulihkan. Fikirkanlah teman-teman, adakah kata-kata saya logik? Dan anda boleh lihat apabila Putin dan Xi Jinping berada di Middle East, mereka disambut seperti hero yang datang. Dan anda boleh lihat bagaimana pula Atok dan Blinken ke Middle East. Murung sambutan. Dan dengan adanya kapal perang yang berada di Red Sea dengan berbagai negara adalah menakutkan Houthi? Tidak teman-teman. Kerana anda bayangkan Houthi mempunyai cukup misil dan drone untuk menenggelamkan kapal-kapal perang US. Dan berapa banyak satu kapal perang US yang membolehkan mereka membawa anti-misil di atas kapal mereka, atau drone yang anti-misil mereka boleh mematahkan serangan drone dan misil daripada Houthi yang halakan kepada kapal perang mereka. Dan mereka harus reload apa yang mereka gunakan secepat mungkin. Tapi di mana? Mereka kena balik US ke nak reload semua senjata ini? Ini memakan masa. Dan Houthi tahu tentang kelemahan US ini. Dan sekarang ini bukanlah rahsia. Dan nasib baik ada Admiral US yang cerdik dan tahu berperang dengan Houthi sekarang adalah tak balik modal dan akan hanya mencala lagi luka yang mereka di perang Ukraine. Dan politik Israel sekarang makin parah. Dan info berita dari Israel sendiri, dari Arnes Liberal Israel Newspaper, berkata 3 askar Israel yang melarikan diri dari tawanan tanpa senjata, tawanan Hamas lah, mereka melarikan diri ke arah askar Israel. Dan askar Israel sendiri yang menembak mereka bertiga hingga mati. Dan ketika ada suara komen berkata ceasefire, ceasefire, tapi dengan pengalaman askar Israel yang muda ini tak mengendahkan dan menembak saja askar yang tak memegang senjata. Ini adalah kerana mereka dah diajar untuk membunuh siapa sahaja yang berada di depan mata. Ini adalah war crime teman-teman. Dan keluarga mangsa ini semakin gila menyaman kerajaan Netanyahu. Dan sekarang Netanyahu terasa pening kepala sangat kerana banyak yang saman yang harus dia hadapi. Bukan satu kes, ada 2-3 kes yang terjadi. Dan di 7 hari bulan pun ada juga 2 kes. Saya rasa saya dah cerita tentang itu. Dan adakah berita perang dari saya sekian lama di perang Ukraine sama ke macam sekarang? Tak. Kerana apa yang terjadi sekarang, mereka ni Israel, US ingat macam movie Tom Cruise kan? Macam movie Tom Cruise, senang je perang ini. Tapi tidak. Bukan senang perang ini, memang memeritkan. Dan di Persian Gulf juga kekuatan Rusia, China, US tak dapat sangkal kerana mereka berada di sana dan mereka melakukan latihan. Tapi di Red Sea, Iran baru hantar kapal perang mereka, tapi hanya untuk berlega-lega sahajalah, untuk menunjukkan yang mereka pun ada kapal perang juga.
Dan kita cerita sedikit tentang Hizbullah. Israel hanya bunuh dua orang kuat orang Hizbullah. Tapi yang selebihnya Israel kata mereka telah membunuh beberapa dekat 11 orang. Tapi ini hanyalah propaganda yang mereka membunuh lebih orang kuat Hizbullah. Apabila Israel berkata yang telah membunuh orang yang belum mati, pasti orang yang belum mati akan kata, saya belum mati, saya di sini. Dan Israel akan tahu di mana location orang itu. Dan selepas itu, mereka akan cuba bunuh orang kuat Hizbullah satu persatu. Dan ini adalah masalah kerana selepas orang kuat Hizbullah yang berpengalaman dibunuh dan pengganti mereka yang muda ini akan makin agresif dan mereka akan lakukan sesuatu yang lagi gila kerana tekanan dari dalam Hizbullah sendiri. Ini terjadi di Algeria, di mana Islamic Group di Algeria dan France berkata, mari kita bunuh orang kuat yang ada dalam kumpulan ini. Dan bila France bunuh ketua-ketua kumpulan ini makin ganas dan bukan makin lemah. Dan Israel kena belajar dari apa France hadapi selama ini. Dan apa jadi dengan France sekarang? Dipaksa keluar dari Afrika. Memalukan. Dan kita cerita sedikit tentang Lindsey Graham, US yang berkata serang Iran. Mereka dah lupa yang perang Iraq 1991, US mempunyai kekuatan air power memang kuat. Dan Iraq tidak ada air defense ketika itu. Tapi mereka tidak tahu dan tidak jumpa Scott Iraq yang menembak Israel. Dan US air power terpaksa meminta bantuan kekuatan askar di daratan. Tapi masih US struggle untuk mengalahkan Iraq. Dan kali ini kalau perang dengan Iran, US menggunakan air power mereka mengebom di mana-mana bandar di Iran yang mereka nak. Tapi selepas Air Force US mengebom mereka akan menghadapi dengan S-300 dan S-200 Rusia di mana-mana di Iran. Dan ini adalah bunuh diri jika serang Iran. Iran, Rusia dan China belajar dari perang-perang selama ini. Air defense, drone war adalah penting untuk masa kini jika nak menang perang. Dan US masih ketinggalan dalam taktik perang ini. Dan ada seorang wanita Israel yang pernah berada di zaman Holocaust perang Nazi Jerman. Dia berkata, perang Gaza ini Israel melayan Palestin seperti mana Nazi Jerman membunuh Yahudi ketika itu. Dan baru-baru ini Rusia telah menawan Marinka dan di Ukraine. Selama setahun lebih Rusia menyerang bandar Marinka hingga bandar ini seramai 9,000 penduduk diratakan Rusia kerjakan. Dan Rusia menghantar askar Chechen, Alaudinov dan kumpulan Wagner ke Marinka, tapi susah nak tawan. Hanya baru-baru ini Rusia tawan. Dan apa yang terjadi? Tawanan yang Rusia tawan, askar-askar yang penuh tatu Nazi Jerman di sana. Dan Putin pernah kata yang Israel belum pernah rasa perang dengan gerila seperti di Marinka. Dan sekarang Israel rasa perang Palestin seperti perang gerila. Dan kita lihat banyak kumpulan-kumpulan baru di Gaza berperang untuk Palestin. Dan berita dari UK Telegraph berkata yang Zelensky nampak keletihan dan Zelensky kena tunjukkan strategi yang boleh kalahkan Putin. Dan barulah Zelensky akan dapat duit yang nak untuk dia membiayai perang ini. Dan Zelensky tidak ada orang yang menyokong dia lagi di Ukraine. Zelensky akan dapat duit sedikit. Tapi duit ini akan pergi ke company di US yang membuat senjata yang ditempah.
Dan senjata yang ditempa ini bukan macam beli ikan di sayur di pasar teman-teman. Dan apabila senjata ini siap, mungkin Ukraine dah hilang daripada peta dunia tahun hadapan. Dan US dan EU sendiri cari senjata di pelusuk dunia dan mereka gunakan. Ini adalah bahaya teman-teman. Jika mereka boleh minta dengan Korea Selatan 1 juta peluru artillery missile 155 mm daripada Korea Selatan. Semua peluru ini adalah simpanan Korea Selatan. Walaupun Israel pun US pernah keluarkan 1 juta 155 artillery peluru ini, dan Hamas nampak. Dan ini adalah kelemahan kerana mereka dah kehilangan 1 juta peluru artillery ini. Dan sebab itulah 7 hari bulan mereka berani menyerang Israel kerana kelemahan ini. Ini adalah bahaya apa yang US lakukan. Dan juga di New York Times pula, US tengah boost pengeluaran Patriot Air Missile Defense. Dan Patriot Missile telah membantu Ukraine untuk mempertahankan diri dari serangan Rusia. Dan US sekarang tidak mampu beri Patriot Missile lagi kepada Ukraine kerana bateri dan missile ini berharga 2 atau 3 juta satu set. Dan sekarang US tak mampu nak membuat missile ini secepat mungkin. Dan artikel ini adalah kerana nak memuji Patriot Missile US masih lagi yang terbaik di dunia. Dan Major Zelensky pernah menghantar askar mereka ke US untuk berlatih selama 10 minggu untuk menggunakan Patriot Missile di Oklahoma dan 2 minggu train di Poland. Dan selepas berlatih, mereka pun balik ke Ukraine. Dan Mei 4, 2023, Rusia menembak hypersonic missile mereka ke Kiev. Dan mereka berkata berjaya menembak hypersonic ini jatuh. Dan hanya 12 bulan train mereka dah berjaya menembak Kimzhal hypersonic missile Rusia. Ini adalah propaganda US untuk menunjukkan yang Patriot missile mereka adalah yang terbaik di dunia. Dan berita EU iaitu Charles Michel akan resign dari jawatan Council President. Ini telah membuatkan EU panik kerana siapa yang akan ganti tempat dia? Dan tak lain tak bukan, kemungkinan besar turn adalah Viktor Orban Hungary. Makin perang, makin pening EU sekarang. Orban adalah pemimpin yang pro-Rusia. Dia bukan terlalu pro-Rusia lah. Cuma Viktor Orban ni, dia adalah pemimpin yang terbaik lah untuk Hungary. Kerana dia kata, aku tak suka perang ni. Kerana kalau aku nak aku kena beli minyak dengan gas daripada Rusia, baru rakyat aku tak sengsara. Sebab tu kau nak aku buat apa, aku buat. Tapi minyak dengan gas Rusia terpaksa aku beli kerana untuk kegunaan rakyat aku. Inilah yang polisi Orban gunakan sampai sekarang. Sebab tu dalam EU, Hungary adalah yang paling degil. Tak nak dengar kata EU, tapi dia masih ahli EU. Assalamualaikum, selamat petang, selamat mengerti semua. Terima kasih kerana support YouTuber semua. Hurrah everybody.